Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala amma ba'd. Alhamdulillah. Baiklah, sama-sama kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga ke saat ini 15 Ramadan, separuh Ramadan, separuhnya telah meninggalkan kita. Baki separuh lagi. Marilah kita sama-sama banyakkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Gandakan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqamah, mudah-mudahan keberadaan kita di saat ini di bulan Ramadan pada tahun ini mendapat ganjaran yang besar berbanding dengan Ramadan yang lepas dalam suasana musim PKP sekalipun, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, tentang ini insya-Allah kita akan berbicara mengenai bagaimana kita nak jadi seorang yang istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dan golongan mereka yang istiqamah. Nabi SAW ada bersabda, itu hadis yang diriwayatkan oleh yang mana matanya an Abi Amr Waqila Abi Amr Sufyan bin Abdullah qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak qala qul amantu billah thumma istaqim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, katanya, wahai Rasulullah, beritahu aku ya Rasulullah dalam Islam sesuatu yang aku tidak akan tanya lagi selain pada engkau. Sabda Rasulullah, kul, katakanlah, amantu billah thumma istaqim. Aku beriman pada Allah kemudian istiqamah. Rasulullah tak sebut salatlah, jihadlah, sebut istiqamah. Kenapa? Sebab biasanya orang dalam apa jua keadaan sekalipun, dalam contoh yang susah, mungkin paling musibah boleh lagi sebut Allah, Allah, tapi tak ramai beristiqamah. Mari dugaan, mari bala, masih boleh lagi istiqamah, kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari apa saja tekanan, boleh lagi buat ibadah, solat apa saja, tak tanda istiqamah. Tuan-tuan tak pasti. Jadi alhamdulillah, di bulan Ramadan yang mulia ini kita sangat-sangat digalakkan untuk kita terus kekal istiqamah. Karena dugaan itu makin mencabar. Makin habis Ramadan, makin mencabar dugaannya. Nah, hari ini mencabar tuan-tuan. Ini bapa, kita kata fasa perjalanan kembali bekerja. Ini sahabat-sahabat kita kena kembali ke kerja. Ada hak balik, ada hak pergi. Dugaan bersih. Jadi kita yang berada di sini terus istiqamah. Laksanakan ibadah, gandakan ibadah. Ramadan ni bukan bulan ibadah, tapi bulan gandakan ibadah. Nih, ibadah yang tak dapat dibuat buat di bulan lain, boleh kita buat dalam bulan Ramadan. Tarawih tak boleh buat bulan lain. Ramadan boleh buat tarawih. Qiyamul lail, ramai tak mampu buat bulan lain, tapi Ramadan diberi peluang untuk kita mendirikan qiyamul lail. Sedekah digalakkan di bulan lain. Ramadan gandakan sedekah. Dan apa sahaja amalan tuan-tuan, insya-Allah dengan asbab istiqamah inilah Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Baik tuan-tuan yang mulia. Atau hadis yang saya nak kongsikan lagi. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yahtajiru hasiran bil-lail fa yusalli alaihi ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قام. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa pada satu malam Nabi SAW
mengambil tikar yang diperbuat daripada pelepah dan daun tamak untuk dijadikan dinding tempat baginda bersolat di waktu malam. Dan di waktu siang baginda menghafalkan tikar dan tamak itu dan duduk di atasnya. Orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah lalu solat sepertinya sehingga ramai yang mengikut Rasulullah. Rasulullah datang dan menemui mereka lalu bersabda, wahai sekalian manusia, beramallah sekadar kemampuan kamu, bahawasanya Allah tidak akan merasa jemu sehingga kalian merasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dikerjakan secara berkekalan walaupun sedikit. Nampak? Rasulullah SAW nak ajarkan kita ibadah yang terbaik, iaitu ibadah istiqamah. Rasulullah sendiri adalah sebagai contoh terbaik dalam kehidupan kita. Sebagai manusia yang maksum, yang dosa-dosanya diampunkan Allah, maka Rasulullah SAW tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Walaupun di siang hari baginda sibuk dengan urusan masyarakat dan negara, kena ingat Rasulullah ni bukan kita kata telah terima ya, tapi pemimpin negara, tuan-tuan. Namun baginda di malam hari beribadat kuat di sisi Allah, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW cukup suka melakukan sesuatu dengan kadar sederhana dan baginda mengingatkan kita selaku umatnya buat sesuatu ni dengan kadar sederhana. Dan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah dengan cara yang paling mudah supaya kita ni mudah nak buat redha nak buat tu. Tuan-tuan yang mulia. Sebab itulah kita dalam setiap dalam nak menyempurnakan, dalam nak istiqamah dan amalan kita, maka kita kena sempurnakan amalan fardu kita. Dengan asbab amalan fardu kita sempurna, insya-Allah amalan-amalan lain kita boleh istiqamah. Walaupun sedikit kita buat. Kita sentiasa dengar galakan untuk kita buat ibadah bulan Ramadan. Hak fardu kita pertemakan. Hak sunat itu kita nak baca. Gandakan amalan sunat, solat tarawih walaupun tak boleh solat di masjid, pasti kita buat di rumah. Al-Quran baca. Sedekah tidak ada halangnya. Bila itu istiqamah sedekah tak ada halangnya si Abu. Tak ada alasan ni kawan tak boleh mari masjid bila kawan nak sedekah ni. Tak ada halangan lah ni online. Macam-macam begitu. Ada seorang ibu orang tu tak pagi sini sampai masjid. Ni. Tabung tu penuh tidak seperti dia. Bila dah hari buka juga air orang tu dah hari pun boleh goyak. Mungkin nak tu sampai tak goyak lah kata apa? Kata apa Haji Becek. Dia kata muka pitih tu tak sekeping hak tolong aja. Kalau 50-50 aja berlaku. Ni orang tu dia ai baca. Apa istiqamah itu dia. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebenarnya apabila kita jaga ibadah fardu, iaitu solat fardu 5 waktu tadi, di sana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita peluang free untuk kita berdoa pada Allah Taala agar terus tetap istiqamah. Sehari semalam kita kena sembahyang 5 fardu 5 kali. Dan setiap fardu rakaatnya lebih kurang 17 rakaat. Setiap rakaat wajib kita baca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, selepas kita puji Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berdoa kepada Allah Taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, mustaqim, jalan istiqamah. Jalan jalan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud berilah kami hidayah ya Allah. Maka 17 kali sehari kita minta Tuhan. Maka mudah-mudahan tidak ada sebab untuk tiba Allah Ta'ala tak beri kita untuk istiqamah dalam melakukan ibadah wajib pada dia, serta kita boleh istiqamah menggandakan dalam ibadah-ibadah sunat kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebab itulah jangan sesekali kita melalaikan solat fardu 5 waktu. Anu bimbang tuan-tuan. Tidak kata tuan-tuan dia pun bimbang. Cuma alhamdulillah kita muka teriman, jadi kita rasa kita ni terjaga dengan asbab jawatan kita. Masih lagi diberi peluang untuk solat di masjid berjemaah. Maka amu sentiasa pesan diri amu dan tuan-tuan yang berada di luar dan di rumah, maka solatlah di rumah masing-masing, di tempat masing-masing dengan solat yang terbaik, solat yang sempurna.
Comel solat Jumaat kita. Berarti molek dalam surah Al-Fatihah kita baca. Doa ada dalam itu cukup mahal. Iaitu minta hidayah kepada Allah Ta'ala. Minta istiqamah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dengan asbab kita minta istiqamah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menetapkan kita di atas agamanya, akan menetapkan kita di atas ketaatannya, insya-Allah. Ini tuan-tuan yang mulia, yang mati Allah Ta'ala sekalian. Antara perkara yang cukup ringan kita sebut, tapi bila nak suruh buat tu mungkin agak berat, iaitu doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak istiqamah doa ni bagi mulut ni, tapi kadang-kadang payah kan. Kalau Al-Fadhil memang ada syarat doa, bagaimana ada kita berdoa, doa yang terbaik, doa yang mampu berangkum segala-galanya. Kan? Maka kita boleh buat doa ni pun cukup kita kata berjauh tamu-tamu masuk bulan Ramadan Al-Mubarak ni, kita juga akan memperbanyakkan doa pada Allah SWT. Bahkan doa itu sendiri silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Sebab itulah kalau kita tengok, kita cek siapakah manusia paling banyak berdoa, tak lain tak bukan Nabi SAW, insan maksum, Tuhan kekasih Allah. Tapi bagindalah orang yang paling banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, bermula bangun tidur baginda ajarlah kita berdoa sampai nak tidur sebulan, tuan-tuan. Sekarang lebih doa kan. Nah, tak kira lagi ada sembahyang, ni kita berdoa. Kita hak sunat. Doa wajib tu sembahyang solat doa lah. Jadi bermula bangun tidur, kita tiap hari bangun tidur. Jadi rugilah kalau kita tuan-tuan tak boleh ambil peluang yang memang kita bangun setiap hari, kita tak sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka beramal dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Bangun tidur. Cari orang ingat hari. Maka lilo ni kat bangun sebab kesal kan. Paling alhamdulillah. Lepas masuk mestilah okey buka makan dalam tak ada adab. Kena masuk bila air pula baca doa dulu. Ambil air semaya pula, baca doa pula. Tubik bila air pula baca doa pula. Nak sahur baca doa makan. Allahumma barik lana. Fi dalam mana? Habis sahur. Setengah orang tu belum makan ni ingat dah baca doa. Habis juga pakat nyadar. Doa. Nampak? Lepas tu pula semaya. Dalam semaya doa dah. Habis semaya, jangan kita malah untuk kita berwiri, berzikir, doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau semaya subuh, ada doa pula. Semaya zuhur, tamu-tamu musim PKP, kita digalakkan untuk kunut nazilah setiap waktu. Di awal PKP mula, kamu peringatkan dia muda tuan-tuan, marilah sama-sama kita kalau boleh jalan setiap waktu, jangan kita tidak doa kunut nazilah. Mudah-mudahan Allah SWT mengangkat bala COVID-19 ini daripada kita semua. Takut-takut dalam PKP pasal 4 ni jadi kurang, jadi macam besok. Tengok luar aku ramai dah itu. Pakat doa pun kata ingat. Padahal dalam PKP lagi ni. COVID-19 tak selalu lagi. Pak kita jadah kan betul. Ingat, jangan kita lalai pada Allah Ta'ala. Asar kunut nazilah. Ngorek, isyak kunut nazilah. Terawih. Malam ni, malam ke-16 Ramadan. Maka sunat kita baca witir yang terakhir itu baca doa kunut. Nampak bermula malam ni agak kunut dah ke. Kunut doa kunut. Tiap tak sampai akhir Ramadan, sampai akhir tarawih. Akhir tarawih. Jadi tiap waktu kita kunut nazilah, malam-malam tarawih tempoh kita baca kunut. Masya-Allah tabarakallah. Ni. Tak mustahil kata dengan asbab ibadah amal kita ikhlas kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan mengangkat wabak 19 ini daripada tempat kita khususnya dan negara kita ni umumnya dan seluruh dunia lah dia untuk apa ni umumnya ni. Jadi tuan-tuan yang mulia, kecil bab doa memanglah panjang. Maka supaya membicarakan di sini dan suruh kita kau yakin kau kemah ni apa ni dalam bab doa ni kena ingat Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maksudnya apabila hamba-Ku bertanyakan tentang aku, katakanlah bahawa aku ni dekat. Aku akan memperkenankan doa mereka yang mereka meminta. Nampak tuan-tuan? Tak kira lah
Sebab itulah saya semua setiap kali sembahyang fardu utama ni, sembahyang sunat, jangan kita malah nak berdoa. Jangan kita malah nak berdoa. Doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap doa yang dilafazkan setiap kali habis sembahyang fardu ni, antara waktu tempat doa yang dimakbulkan oleh Allah Taala. Waktu tempat fardu ni banyak, antaranya setiap kali waktu sembahyang. Tiga kali lepas kita sembahyang. Waktu sembahyang lepas kita sembahyang. Baik tuan-tuan. Dan begitu juga dengan tarawih. Tak tahu tuan rasa ingat ni. Setiap kali kita lari tarawih dulu. Mungkin tak ingat mana sebab baca doa orang ingatnya. Kalau wali kalau kita tarawih di masjid, tak tahu bah. Wali atau imam ni akan baca doa-doa tarawih. Doa-doa tarawih ada umum, ada doa khusus, ada kalau buka dalam kitab tu ada umum. Tapi ala kuliahnya biasanya doa orang tarawih ni merangkumi berapa-berapa jenis doa yang mana bila kita berdoa ni, apa ni? Kalau kita faham memang nyakut boleh. Antaranya doa ni. Iaitu yang pertama kalau tuan-tuan rasa kita akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah kurniakanlah kami iman yang sempurna. Itu antara kita minta dari doa tarawih. Sebab ramai antara kadang-kadang kita hilang keyakinan terhadap doa kita ni tuan-tuan, tak apa. Sebab bila kita berdoa kita tak faham, itu masalah. Ataupun betul kita tak imej doa tepat. Kalau orang ni tak apa amal, tak boleh doa kamu abul ni. Cuma kadang-kadang kalau dia mau yakin kau doa tu sesatlah hak tanya anu saja ambil syarat. Tak jadi apa-apa. Nak usul. Jadi hak lebih comel boleh. Kalau kita berdoa tak imej doa, kita faham kau aku doa tersebut. Jadi biasanya bila tak imej doa ni tak boleh tak sebut. Iaitu tak boleh doa pada Allah Taala, ya Allah kurniakanlah kami iman yang sempurna. Jadi untuk mendapatkan iman yang sempurna, maka Nabi SAW menegaskan agar kita lebih sayang pada Allah dan Rasul lebih daripada kita sayang ke dunia dan seisinya. Jadi kalau kita ni masih lagi sayang ke harta rumah pakat, maka kita ni sebenarnya suka untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Ni memang ada betul suka pakat. Sebab itulah Rasulullah SAW ajarkan kita agar sentiasa berdoa agar kita ni boleh kemanisan dan kesempurnaan iman itu. Bahkan Rasulullah SAW ada bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah kamu mengasihi aku melebihi kedua ibu bapa kamu, melebihi anak kamu dan melebihi semua manusia yang lain. Sebab itulah kita mesti letakkan kandang hidup kita, cita rasa hidup kita, segala keinginan sebagaimana suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau keinginan kandang kita lebih kepada benda yang dari Allah Ta'ala, maka kita akan payah untuk mendapatkan kesempurnaan iman tersebut. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Yang kedua, kita akan doa agar kita mendapat melaksanakan segala kefarduan. Iaitu ya Allah, jadikanlah kami hamba yang melaksanakan segala kefarduan. Karena apabila kita boleh buat semua perkara fardu, cukup lekat pada diri kita. Amal yang sunat ni pelengkap, nak comel, hiasan. Ni dok beria ni. Apa yang busuk bangang dah tak jadi apa sebab hak fardu tu. Ni kita lalaikan. Betullah. Aku cukup tekankan, jangan sekali kita ni terlalai, tergoda, terfitnah di suasana semasa sehingga kita lalaikan kefarduan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita bimbang. Bimbang ke mana? Bimbang kawasan saya kita hak menego. Menego hak hijau, menego hak hijau pun tak boleh. Tapi galip hijau, galip menego ni asmaya pun ikut dia tak ada. Tak boleh puasa, nak puasa bila. Sebab apa? Usia itu ni, kalau tutup ke, kalau tinggal ke, macam-macam. Tak apa, duduk ke belakang. Hak kita memang lagi, pakat tak semaya, waktu kita memang tu. Itulah, kalau tuan-tuan ingat tutup tubuh kita ada besar. Kalau nak beli barang bazar Ramadan, nak beli makanan tu juadah, cari orang maya ber. Apa kata lagu tu apa? Maksud nak beli kan, ngau orang tak jadi tak maya ber. Bimbang-bimbang hilang keberkatan Ramadan kita sebab kita bersekumpul dengan orang kita tak ada. Hak tak ada berkat rasa dengan asbab dia meninggalkan kefarduan. Auzubillah. Pakat malu habis jadi padahal kita tahu itulah sebenarnya kita kena pakat jaga. Baik, tuan-tuan yang mulia.
Sebab itulah kita rasa lemah, betul sebab kita ni lemah. Tapi kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berilah kekuatan untuk aku untuk menyempurnakan kefarduan terhadapmu. Kalaulah zuhur puasa kita ni lewat sikit sebab sibuk kerja dan sebagainya, pada bulan Maret Isya subuh kata, kena kemah balik. Kalau kemah 5 waktu, waktu kau coba kau boleh. Baik. Yang ketiga kita doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami hamba yang menjaga solat. Orang itu semua orang tadi. Jagalah solat kita, solat fardu kita, insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga diri kita. Hak terbaik kita solat berjemaah. Betul solat berjemaah ni fardu kifayah. Fardu kifayah ni kalau dia orang tak faham, ni contoh main-main orang tak faham. Buat sikit kat lepas orang ramai. Nah. Kalau tawak langsung ada orang buat, tak jadi fardu main pula pada mereka berwajib. Sebab itulah hamba tugas hamba di masjid ni jatuh ke fardu ain. Sebab takut ada orang main Jumaat mereka takut. Kalau masjid tak main Jumaat takut ada orang main Jumaat takut jadi pedas. Jadi contoh yang mulia. Bila sebut pasal semaya Jumaat, sebut fardu kifayah. Kamu suka bila sebut fardu kifayah ni orang iso cerita. Itu cerita apa ni? Orang cerita, kita cerita dan begitu. Iaitu seorang apa ni? Seorang raja dia istihar. Birthday dia. Ni, hari keputeraan raja. Biasa dia tiap tahun pakai wish, pakai hadiah. Kan? Cuma tahun tu raja istihar yang kata tahun ni aku tak si hadiah dia, tak senyum sama rakyat. Tak si hadiah, mahal-mahal. Cuma menok dia rakyat ni orang mari madu kamu. Boleh. Nak madu. Jadi semua rakyat ni kena orang mari madu. Ada amu cere dah budas putih ni banyak balan payah dah tu. Pakai hari kejadian juga pakai balak mari madu. Jadi semua orang pun pakai cari madu lah. Masuk hutan, lebuh hutan. Apa yang keluluk, lebuh keluluk. Lebuh gelai, habis buat mari. Asal madu lebuh. Asal madu lah. Mari kat. Tidaklah banyak lebuh dalam balan, payah. Dan itu tak ada botol kan. Payah kecil dalam abu pun. Jadi cuma dalam ramai-ramai tu ada seorang pemuda. Dia mikir. Dia mikir. Dia kata, kalau aku sorang, buhai. Tak tahu raja bahkan. Dia tak tahu. Tak degil madu. Dia madu banyak payah, buhai. Kita kata kat cetuk suka. Tak degil madu. Jadi, dia pun, buat semua perancangan dia pada jadi. Pakai beratur, nak main ramah tu-tu. Askar tak cek-cek pun. Pakai masuk kat curuh. Dia pun curuh hebat. Bila curuh juga, habis tu tu kan. Ni dia sorang, ngain aku, minti kuat, untung aku. Pitih tak ada modal banyak. Air juga. Jadi malah kaya juga raja pun terima kasih kepada rakyat sebab bui kita kata bui madu ke betul. Maka malah juga raja pun buka budai madu dia. Buka supaya cebok nak minum madu ni. Ni madu dia mesti tak mau ni, minum juga. Wanu ni tawa hebat. Cailon. Ciwah juga. Ai tak tahu buat cailon. Buka payah kedua, cailon juga. Payah ketiga. Kalau ada 50 payah, China boleh berlaku. Heran raja. Tadi pengajaran ayatnya kepada tuan. Rupa-rupanya tidak sore yang mikir sepuluh pemuda tadi. So kapung mikir sepuluh pemuda tadi. Iaitu dia, kalau aku sore, buhai, orang lain pun madu, tak degil madu boleh. Jadi gitulah umpamanya fardu kifayah bab solat Jumaat ni. Kalau kata ni, kalau aku tak pergi sore semai Jumaat, tak apa pun. Ada lah yang pergi masjid ni. Kabar-kabar kosong masjid. Tak apa tinggal terima tak syuk tak bila. Tengok sebelum ni aku cerita sebelum ni. Tengok lalu jalan semua tak apa sebab PKP. Sebab PKP. Jadi apa agaknya? Insya-Allah berdoa pada Allah Taala bila akak wabak ni pak kita akak ramai di masjid. Tak sih dok kecek kosong saja. Dok marah bak apa tu gitu, bak apa tu gini. Bak apa gini ni. Insya-Allah betul. Dia sabar. Kita sabar banyak berdoa. Dari doa kosong. Jadi setiap pimpinan kita putus ni ada untuk kepentingan dan masalah kebaikan kita. Bukannya untuk saja-saja dok. Ikut mikir logik akal kita memanglah tak habis. Kita nak supaya kita besok sekala. Tiba-tiba tarik balik sikit kalau tak tarik ni. Kita minta dok. Nampak? Sobat di bulan Ramadan. Baik. Dan yang keempat tuan-tuan, kita juga minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jadikanlah kami ni hamba yang menunaikan zakat. Zakat fitrah
zakat harta ni. Zakat fitrah itu menjadi kewajipan kepada setiap orang. Itu kita jelaskan pada. Kaunter buka semua 9.30 pagi, 12.30 setiap masjid ni, masjid Ambo masjid pada Pak Abu buka 9.30 pagi, 12.30 hari, boleh pakat di bayar. Dengan keadaan nilai 3 jenis. 7 riyal, 14 riyal, 21 riyal. Segala belah belakang wajibnya cuma nilainya ikut belah kita makan. Kalau dia mau makan belah basmati, bayar 21 riyal, nak bayar 7 riyal juga. Nah, tiap hari boleh makan belah mahal, bayar zakat setahun sekali mungkin tu. Tak kena lah tu ni. Betul lah, majlis ma'id ni tidaklah kata wajib digalakkan ni. Cumanya hamba lebih suka mana kalau kita tahu hari sore kita tanya makan belah apa ni. Dia kata gua biasa 7 riyal. Makan belah apa dia? Basmati 21 tetap dan 12 siap 14. Pas lagi 14 riyal katakan apa ni? Kalau belah biasa mudah 7 riyal. Kita galak bayar ni. Cuma Pak Amor contohnya kalau dia sakit dia mocik ni time sakit bagi belah mahal ni pasal dia kecil mani kan pakai belah mahal dia putih tu. Jadi kalau tak sakit apa ni makan belah biasa je. Ni digalakkan kalau lepaslah dia bayar 7 riyal sebab dia terpaksa makan cinta tu. Maka kita berdoa Allah biar aku ni mampu tunaikan zakat bukan tanya bayar zakat tepi tu zakat fitrah setahun sekali. Supaya juga zakat harta tu. Kita kena sedar musuh tersebut. Zakat harta ni tuan-tuan. Hanya insan terpilih sahaja Allah Ta'ala pilih untuk buat ibadah mahal. Bila difardukan kefarduan zakat ni, sahabat gemuk nak bayar. Tapi Rasulullah tak tahu apa. Hal tak cukup, nisab tak cukup, nak bayar. Pertama lah ni, bila tahun ni, korang ni zakat kita 15,000 berapa? Korang ni kalau tahun lepas, tika jauh 13,000. Tahun ni dekatnya 12,000. Baru kita kata wajib kena zakat. Korang ni lah tu. Jadi bila lagu tu, jadi kita ni doa pada Allah, ya Allah biarlah aku ni hamba yang menjadikan Allah jadikan kita ni hamba yang menunaikan zakat. Lalu ni mesti orang apa ni mengetek padi orang ini, mesin padi. Maka kita kena remeh mesin padi kilo kos belakang tolak zakat 10% kau 5% kau atas apa ni cara kita buat lagu mana. Semua perkara kita berdoa kepada Allah Ta'ala apa ni mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ni. Takut boleh pintu tepuk kan? Mari juga. Nampak? Saya memang Islam. Mari Islam untuk kita kata hasut kita supaya toksik buat kita ni buat ibadah. Apa sebut tadi? Ibadah zakat Allah Ta'ala pilih. Orang tak mampu kita tahu tak cukup orang Islam. Kalau tak pilih maka dia tak ada perlu buat ibadah ni. Maka syukurlah pada Allah. Sekiranya tahun ni mu wajib bayar zakat berarti Allah Ta'ala pilih mu untuk buat ibadah ni. Mana Allah Ta'ala terpilih orang lain. Allah Maha Tuhan. Masya Allah. Lagi, apa lagi tak imam doa? Ya Allah jadikanlah kami hamba yang mendapat pahala dan sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih. Dan lagu mana cara dia? Tanda kita nak harapkan pahala dan rahmat Allah Ta'ala ialah dengan tanda kita buat amalan. Kalau tak beramal, lagu mana nak buah pokok tak ada. Tak boleh. Maka bila kita beramal, kita kena sentiasa berharap amal itu di sisi Allah Ta'ala. Sentiasa berdoa pada Allah. Kita berdoa pada kena ingat beramal, berdoa bukan sebab kita susah. Bukan sebab kita miskin. Bukan sebab kita tertimpa musibah. Tapi disebabkan kita mendapatkan pahala dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak sih. Kalau tunggu tak miskin baru dah berdoa tu tak ada apa-apa. Aku sebut. Itulah tuan-tuan minta Allah Ta'ala sekalian. Menyuruh balik para tuan-tuan agar kita dikekal istiqamah. Doa banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita jaga kefarduan kita, terutama syarat fardu 5 waktu, kita doa kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan istiqamah, berilah kami hidayah. Hidayah ialah hidayah din, hidayah agama, iaitu hidayah memahami agama Allah Ta'ala secara menyeluruh. Bila Allah Ta'ala beri hidayah ni pada kita, masyarakat tabarakallah, rahmatnya mencurah-curahkan diri kita. Hati rasa tenang, jiwa selapai bahagia tu mari ke. Tak syaruk sikit abu. Apa? Patulah ingat balik hadis apa sebut awal. Qul amantu billah summa istaqim. Sebut aku beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian beramal, istiqamah. Tak usah sebut Allah, malah buat ke satu pun tak ada buat ke satu.
boleh, na'udzubillah, tak jadi apa. Jadi tuan-tuan kena ingat, hidayah, istiqamah ini, otak anda bui pada orang dia pilih. Kalau dia tak pilih, bisa setengah mana pun dia tak bui. Hebat setengah mana pun, ada PhD, doktor, hebat. Contohnya, dia boleh jadi ketua mereka. Orang tak pilih dia, tapi situ, anak situ. Ataupun orientalis, boleh syarah Quran, boleh kaji Arab, bisa dia tuan-tuan kaji Arab. Tapi tak boleh hidayah. Tak boleh hidayah, tak masuk Islam dia. Kenapa? Berartilah kita ni bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nikmat besar, iman dan Islam. Minta lagi Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala kekal kita istiqamah. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala ni, kekal kita ni berpegang dengan petunjuk Allah Ta'ala. Ini pun kena berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami ni hamba yang sentiasa berpegang dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan maka Allah Ta'ala sekalian, untuk kita menjadikan diri kita ni comel, maka hati kita ni kena comel. Nak takbir diri kita ni jadi comel, maka kalbu kita ni kena comel. Maka cara nak kalbu kita ni hati comel, maka amalan tak adalah yang menghiasi kalbu kita yang comel diri kita. Begitu kita. Kita kata perumpamaan bagi seorang kita tahu yang berjaya mentakbir diri dia. Jadi kalau benda perkara ini juga sama dengan hal kita mentadbir sesuatu organisasi persatuan atau mentadbir negeri sekali. Sebab kalaulah tubuh badan itu dipandu oleh hati, maka hati bagi negeri itu adalah pemimpin dia. Tubuh badan akan melaksanakan kerja yang baik jika kalbunya mentadbir dengan baik. Demikianlah sebuah negeri itu, sebuah organisasi itu, insya-Allah akan jadi baik sekiranya dipimpin oleh pemimpin yang baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, teruslah berdoa, terus istiqamah. Mudah-mudahan Ramadan yang berbaki lagi dari 15 hari tuan-tuan, kita mendapat sesuatu yang ghanimah yang cukup mahal. Itu kita kata sesuatu yang cukup berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita, patutlah kita digalakkan muhasabah. 15 hari sebelum ni, setara mana Ramadan kita? Kalau main teruk lagi pada tahun lepas, kita kena segera muhasabah supaya baki ni tuan-tuan, baki ni tuan-tuan, jadi dia comel. Memang duk fikir nak kedok rayu, boleh tulis kodok memang waktu tak nafi ni amu pun fikir kau rano lah. Macam-macam orang fikir ni. Tapi kena ingat ni Ramadan tweet ni tuan-tuan, jangan sia-siakan. Takut kita ni duk fikir sangat bab nafsu sampai tinggal bab iman tuan-tuan. Jadi yang merasa cukuplah sekadar itu pada petang yang boleh ini. Mudah-mudahan perkongsian ambon dengan tuan-tuan boleh ambil manfaat. Dan apa yang baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan, kekurangan, jemaah yang mana أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله آمنا بالله وصلنا بالله وتوكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء خصوصا الوباء فيروس الكورونا والولاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن البلدان عامة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.